Sila doa dalam hati. Doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memimpin kidung, sila lihat kidung bilangan 48. Bilangan 48.
lihat lagi bilangan 89. 89. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, sila lihat hidung lagi 342. 342.
Kita lihat kidung lagi 416. 416. Kita lihat lagi 196. 196. Yang pertama,
saja. Haleluya. Baik, mari kita siap sedia sama-sama doa dalam hati. 好，我们一起预备好，一起同心默祷。 Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulakan kebaktian Sabat. 奉主耶稣基督圣名开始安息日的聚会。 Pertama-tama mari kita sama-sama puji Tuhan bilangan 129. 首先呢，一起唱诗赞美神129首。 Silakan duduk. 请坐。 Baiklah, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, 我们还没有一起聆听主的道理之前， pertama-tama kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. 首先呢，我们要一同向神祷告， Mohon Tuhan memberikan kita hikmat supaya melalui firman Tuhan yang disampaikan kita dapat memahaminya. 求神赐给我们聪明智慧，让我们能够明白所讲述的道理。 Kita bantu doa juga kepada yang menyampaikan firman Tuhan. 我们也为正道的来去代祷， Supaya melalui pimpinan Roh Kudus, maka pengkhotbah dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. 但愿透过圣灵的带领呢，这个正道的能够把道理正确的讲述出来。 Baik, mari kita satu hati sama-sama berdoa. 好，一起同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjatkan doa. 奉主耶稣基督圣名祷告。 Haleluya.
Haleluya. Amin. Haleluya, salam damai sejahtera, salam sahabat. Saya ucapkan kepada saudara-saudari, semua pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. 哈利路亚！在这里问候所有主内亲爱的弟兄姐妹们、听众们，大家安息日平安。 Syukur puji Tuhan, pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk memperingati dan menguduskan hari Sabat. 感谢主呢，今天我们大家能够聚集在这里去遵守纪念安息生日。 Jadi sememangnya hari Sabat ini merupakan satu kasih karunia Tuhan bagi umat pilihannya. 安息日呢，真的是主耶稣赐给他百姓的一个恩典。 Jadi kita gunakanlah Sabat ini sebagai istirahat rohani kita. 我们就要用安息日作为我们属灵的一个歇息， Supaya di dalam istirahat ini kita dapat bertenang, melepaskan diri dari pekerjaan dunia, kemudian kita merenungkan firman Tuhan. 让我们在这一个歇息中呢，能够静下来，放下世上的事，来去思考神的道。 Baik, tajuk firman Tuhan yang akan saya kongsikan yaitu apakah kamu sungguh beribadah? 那么今天要跟大家分享的题目是：你是否真的崇拜？ Baik, apakah sebenarnya inti ibadah itu? 那么崇拜它的内容其实是什么呢？ Ibadah ini berkait rapat dengan penyembahan kita terhadap Tuhan. 这个崇拜呢，跟我们敬拜神有关。 Kalau kita ingat itu peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir. 如果我们记得以色列人出埃及的事， Kenapa Tuhan suruh Musa pimpin mereka keluar dari Mesir? 为什么耶和华吩咐摩西带领他们出埃及呢？ Tujuannya supaya bangsa Israel itu dapat beribadah kepada Tuhan.
目的呢是要让以色列人能够去向神崇拜。 Jadi maksudnya Tuhan juga hari ini memanggil kita supaya kita beribadah kepadanya. 那么神今天一样的呼召我们，是为了要敬拜他。 Jadi sewaktu kita mempersembahkan ibadah kita kepada Tuhan, 那当我们献上我们的崇拜的时候， persoalan yang perlu kita renungkan, apakah kita ini sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? 我们要问的问题就是：我们是否真正的来去敬拜神呢？ Ada banyak orang yang pandai mempersembahkan ibadahnya kepada Tuhan. 那么有许多的人呢，他懂得要献上崇拜给神， Tetapi malangnya akhir-akhirnya dia meninggalkan Tuhan yang dia sembah. 但是呢，很可惜的，最后他离开了他所敬拜的这位神。 Perkara ini banyak juga berlaku dalam kalangan jemaat. 那么这件事情呢，在我们信徒当中也很常发生。 Dulu kita melihat dia begitu giat 以前 beribadah kepada Tuhan. 我们看他那么热心的敬拜神， Tapi tiba-tiba kita dengar dia sudah meninggalkan Tuhan. 但是呢，突然间就听说他已经离开主了。 Jadi kadangkala kita terpikir apakah makna ibadah dia sebelum ini. 所以呢，我们就想到他之前一切的崇拜有什么目的呢？ Rasul Paulus dia pernah memberitahukan kepada Timotius 那么使徒保罗曾经对提摩太这样说： di mana hari-hari yang terakhir akan datang waktu yang sukar. 他说呢，末世呢将会有一个艰难的时间。 Apakah waktu yang sukar itu? 这个艰难的时候是指着什么呢？ Mari kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 我们来看提摩太后书的3章。 2 Timotius pasal 3 kita baca dulu ayat yang pertama. 提摩太后书3章1节， Ayat pertama, 第1节。 ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 你该知道，末世必有危险的日子来到。 Kita terus baca dalam ayat yang kelima. 我们再看第5节， Ayat 5. 5节。 Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。 Jadi hari-hari terakhir datang masa yang sukar. 那么末世呢，有危险的日子。 Jadi masa yang sukar ini bukan penderitaan badani, 这个危险的日子不是说肉身上的危险， tetapi ini adalah penderitaan rohani berkait rapat dengan sikap umat Tuhan itu sendiri. 啊，这是属灵上的危险，是跟那一个信徒的态度有关。 Paulus kata kesukaran ini apa? Yaitu tentang bagaimana sikap umat Tuhan beribadah. 保罗说呢，这样危险的日子是关乎到这个信徒崇拜的态度。 Dalam ayat 5 bagi tahu mereka beribadah secara lahiriah saja. 5节说呢，他们只是单单有敬虔的外貌而已。 Ya, artinya mereka melakukannya secara formality. 就是说呢，他这样做呢，只是一种表达而已。 Bagaimana hatinya kita tidak tahu. 他其实心里怎样呢？我们不知道。 Jadi inilah yang kita perlu renungkan bagi diri kita sendiri. 这就是我们应当要为自己思考的一件事。 Jadi kita sekarang ini sedang dengar firman Tuhan. 那么现在呢，我们正在听主的道， Ataupun mungkin pada saat ini sedang berada dalam aula gereja. 可能这个时候你也在会堂里， Tetapi apakah hati kita berada di hadapan Tuhan? 但是呢，我们的心是否有在神的面前呢？ Ataupun hanya tubuh kita nampak beribadah tetapi hati kita tidak beribadah? 还是只有我们的身体在敬拜，我们的心却没有在敬拜呢？ Jadi itulah persoalan yang penting. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah? 这就是一个很重要的问题，我们是否真的崇拜？ Mengapa ibadah yang dilakukan pada hari ini
tidak mendatangkan ataupun tidak membangunkan kehidupan rohani kita. 为什么我们今天做的崇拜呢，没有造就我们的灵命呢？ Ini ada kena mengena dengan bagaimana sikap kita beribadah. 这是有关我们是用什么样的心态来去敬拜。 Kalau sikap kita itu tidak benar, maka semua ibadah yang kita lakukan itu hasilnya sia-sia, kosong. 如果我们的心态不正确呢，我们所做的一切都是白费的。 Jadi hari ini kita akan sama-sama mempelajari mengapa ibadah itu menjadi sia-sia. 所以呢，今天我们要一起学习为什么这样的崇拜是白费的。 Yang pertama, 第一， yaitu melakukan ibadah tetapi masih juga melakukan kejahatan. 就是他一边崇拜，另外一边呢又是去作恶。 Mari kita lihat dalam kitab Yeremia. 我们来看耶利米书， Yeremia pasal 7 kita baca dalam ayat 9 dan ayat 10. 耶利米书7章第9、第10节。 Ayat 9, 耶利米书7章9节。 masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. 9节，你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓，向巴力烧香，并随从素不认识的别神。 Ayat 10, 10节， kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. 且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜，又说我们可以自由了。你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？ Jadi dalam ayat 9 mereka melakukan bermacam-macam jenis kejahatan. 所以呢，在这9节呢，他们犯了各种各样的罪恶。 Tapi dalam ayat 10 mereka juga pergi ke rumah Allah. 但是呢，第10节说到呢，他们也依然到神的殿去。 Jadi maksudnya mereka masih ingat juga tanggung jawab mereka di dalam ibadah mereka. 这就表示说呢，他们还记得他们在崇拜中的这个责任， Tetapi pada masa yang sama melakukan kejahatan. 但是呢，同时之间呢，他们也去作恶。 Jadi kita dapat lihat ibadah yang mereka lakukan itu sudah bercampur dengan kejahatan. 所以呢，我们看得到呢，他们这样的崇拜呢，已经掺入了罪恶， Ataupun mungkin ibadah mereka itu cuma dalam rumah Tuhan saja. 或者是他们的崇拜呢，只在神的家里。 Bila sudah keluar dari rumah Tuhan, maka ibadah mereka itu tidak ada makna sudah. 那么离开神的家以后呢，他们的这个崇拜就已经没有意义了。 Di luar mereka melakukan kejahatan. 在外面呢，他们就去作恶。 Jadi ibadah yang bercampur dengan kejahatan ini, dengan dosa ini, Tuhan tidak suka. 那么这个崇拜又加上犯错、犯罪，这样的话，神是不喜悦的。 Sekalipun kita beribadah kepada Tuhan, tapi kalau kita bangunkan ibadah di atas dosa, itu menjadi mendatangkan kemurkaan bagi Tuhan. 就算你有敬拜，不过你的敬拜建立在你的作恶上呢，这样会引起神的愤怒。 Kita lihat dalam ayat 15, Yeremia pasal 7 ayat 15. 我们来看耶利米书7章15节。 Ayat 15. 15节， Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. 我必将你们从我眼前赶出，正如赶出你们的众弟兄，就是以法莲的一切后代。 Jadi walaupun mereka masih lagi terus-menerus datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, tapi Tuhan kata dia akan lemparkan mereka. Artinya Tuhan mau membuang mereka sudah. 虽然他们依然来到神的殿里敬拜，但是呢，这里说神会将他们赶出，意思是说神再也不要他们了。 Jadi ibadah yang mereka lakukan sepatutnya datang berkat, tetapi datang hukuman. Kenapa? Karena mendirikan ibadah di atas dosa. 所以呢，他们的崇拜本该带来祝福，但是带来的却是愤怒、刑罚。为什么呢？因为他们的崇拜建立在作恶上。 Jadi bila
dalam keadaan yang berdosa kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, bukan mendatangkan sukacita, sebaliknya mendatangkan kemurkaan Tuhan. 所以呢，如果我们作恶，然后去崇拜，这样的话，不是得着祝福，乃是得到神的刑罚。 Nah, kita lihat lagi dalam Yesaya pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. 我们再看以赛亚书1章13、14节。 Yesaya pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. 以赛亚书1章13、14节。 Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. 你们不要再献虚浮的供物，香品是我所憎恶的。月朔和安息日，并宣召的大会，也是我所憎恶的。做罪孽又守严肃会，我也不能容忍。 Ayat 14. 14节， Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. 你们的月朔和节期，我心里恨恶，我都以为麻烦，我担当便不忍耐。 Jadi kita lihat Tuhan melihat ini persembahan bangsa Israel, bukan lagi suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. 那么耶和华看以色列人的这些敬拜、崇拜呢，都不是真正的在奉献。 Setiap kali mereka bawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan rasa persembahan mereka itu jijik. 那么每次呢，他们带来一些要奉献的供物呢，神看为都是可憎恶的。 Ini bangsa Israel, mereka juga ada perayaan-perayaan rohani yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. 那么以色列人呢，也有这些属灵的节日，是神安排给他们要守的。 Tapi setiap kali mereka merayakan itu perayaan, Tuhan melihat seperti satu perkumpulan yang jahat, ya, perayaan yang penuh kejahatan. 但是每当他们过节的时候呢，神看他们都是恶人在聚集，都是以不对的方法在守节。 Kenapa? Karena ibadah yang mereka laksanakan itu dalam keadaan mereka berdosa. 为什么呢？因为他们所进行的崇拜呢，是在罪恶中行出来的。 Jadi sekalipun mereka melayani Tuhan, Tuhan tidak suka lagi, Tuhan benci. 虽然他们侍奉神，但是神也不喜悦，神会恨恶他们。 Jadi apa yang Tuhan mau? 所以神要的是什么呢？ Itulah kalau kita baca dalam ayat 16, Tuhan suruh dulu membasuh diri, membersihkan diri mereka. 如果我们看16节呢，我们看神的吩咐是要他们先洗濯自洁。 Jadi maksudnya bukanlah Tuhan tidak mau kita beribadah kepadanya. 那么不是说神要我们停止敬拜他， Tuhan dia suka, dia bersukacita sekiranya kita mempersembahkan ibadah kita kepadanya. 那么神其实喜悦我们献上我们的这一些崇拜。 Tetapi biarlah ibadah kita itu kita bangunkan di atas kekudusan diri kita. 但是呢，我们的这一些崇拜呢，必须要建立在我们的圣洁上。 Kalau kita beribadah dalam keadaan yang berdosa, itulah yang menyebabkan Tuhan tidak suka. 如果我们在罪恶中来去崇拜的话呢，神就不喜悦。 Jadi sebelum kita melakukan ibadah kita, sebelum kita melayani Tuhan, apa yang penting kita mengakui dulu dosa kita kepada Tuhan. 所以呢，在我们敬拜神之前，要做的就是要向神承认我们的罪。 Jadi apabila Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan memandang kita ini kudus, maka barulah pelayanan kita itu akan diperkenankan oleh Tuhan. 那么，当神赦免我们的罪，他看见我们所做的是圣洁的，这样他才会悦纳我们的崇拜。 Kita ambil satu contoh, satu tokoh yaitu Nehemia. 我们来看一个例子，一个人物，就是尼希米。 Nehemia adalah rombongan yang ketiga kembali ke Yerusalem. 尼希米呢是第3批回归耶路撒冷的。 Misi dia kembali adalah untuk
membangun semula ini tembok Yerusalem yang sudah dimusnahkan. 他回来的目的是要重修这个城墙。 Jadi sebelum dia memulai tugas ataupun pelayanan dia ini, 那么他还没有开始他的工作或者是侍奉之前， ini Nehemia dia mengakui dulu segala dosa diri dia sendiri, dia punya bangsa. 尼希米呢，他先承认他自己的错、罪过，以及他这个民族的罪过。 Kita lihat Nehemia pasal 1 ayat yang ke-6. 我们看尼希米记1章6节， Ayat 6, 6节， Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. 尼希米记1章6节，愿你睁眼看，侧耳听，你仆人昼夜在你面前为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我父家都有罪了。 Jadi di sini sebelum ini Nehemia mulai pelayanan dia mengakui dulu dosa dia sendiri. 所以呢，尼希米还没有进行侍奉之前呢，他先承认自己的错， Kemudian dosa keluarga dia, 然后承认他父家的罪， kemudian dosa bagi bangsa dia. 然后呢又承认他他民族的罪。 Jadi mengakui dosa ini sangat penting ya. 所以呢，要认罪认错是很重要的。 Supaya apabila Tuhan mengampuni kita, bila kita melaksanakan tugas kita, maka tugas itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. 好，让我们做工的时候呢，神赦免我们的罪，并且祝福我们，让我们能够顺利的完成这份工作。 Yesus juga pernah memberitahukan kepada kita. 主耶稣呢，也曾经告诉我们， Memang banyak orang yang akan bekerja bagi dia, 的确是有很多的人会为他做工， tapi bukan semua yang Tuhan terima. 但是呢，他接受的不是所有的人。 Walaupun seorang itu giat bekerja untuk Tuhan, tetapi ada juga yang ditolak oleh Tuhan. 虽然某某人呢，他很努力的为主做工，不过呢，他也会被神来去拒绝。 Nah, kita lihat dalam Matius pasal 7. 我们来看马太福音的第7章， Matius pasal 7 ayat 21 hingga ayat 23. 马太福音7章21到23节， Ayat 21. 21节。 Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。 Ayat 22. 22节， Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. 当那日必有许多人对我说：“主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？” Ayat 23. 23节， Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。” Jadi kita lihat dalam ayat 22 ya, banyak orang yang bekerja untuk Tuhan. 所以呢，我们看22节，这里有很多的人为主做工， Ada yang bernubuat, 有一些是传道的， ada mengusir setan, 有一些是赶鬼的， ada yang buat mukjizat. 有一些是行异能的， Semua pun untuk nama Tuhan. 全部呢都是为主的名， Supaya nama Tuhan itu dimuliakan. 让主的名得到荣耀。 Tapi Tuhan tidak rasa dia dimuliakan. 但是呢，神却不觉得他被荣耀。 Sebaliknya dalam ayat 23 Tuhan kata, kamu sekalian pembuat kejahatan. 反而在23节说呢，你们这些作恶的人， Kenapa? 为什么呢？ Karena itulah ayat 21. Yang Tuhan cari adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga.
因为21节说到呢，神寻找的是那一些遵行天父旨意的人。 Kalau diri kita sendiri melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Bapa yang di sorga, 如果我们遵行神的命令，遵守天父的旨意， kemudian baru kita melaksanakan tugas pelayanan kita ataupun ibadah kita kepada Tuhan, 然后呢，才来进行我们的侍奉，才来进行我们的崇拜。 maka itu benar-benar mendatangkan berkat kepada kita. 这样的话呢，就能够真正的为我们带来祝福。 Tetapi kalau kita tidak laksanakan, ini kehendak Tuhan. 但是如果我们没有来去进行神的旨意， Dalam hidup kita, kita melakukan apa yang kita suka. 在生活中呢，我们喜欢什么就做什么， Kemudian kita datang untuk mempersembahkan pelayanan kita kepada Tuhan. 然后呢，我们来到这里要献上我们的侍奉， Itu tidak datangkan berkat terhadap diri kita. 这样的话呢，就不能够带来祝福。 Sama seperti kalau ada seseorang yang dalam keadaan yang kotor, 就好像一个人他肮脏的时候， kemudian dia dekat dengan diri kita. 他就靠近我们， Apa tindakan kita, mesti kita menjauhkan diri kita. 我们有什么反应呢？我们当然会远离他， Karena dia kotor. 因为他是肮脏的。 Tapi kalau orang itu bersih, kemudian dia baik lagi, 但是呢，如果一个人他干净，然后他又是善良的人， dia dekat dengan kita, dia bercerita dengan kita, kita rasa selesa. 他亲近我们，跟我们说话呢，我们也觉得舒服， Kita tidak terasa terganggu. 我们不会觉得受到干扰。 Jadi demikian juga Tuhan dengan kita. 那么神跟我们也是这样。 Kalau kita dekat dengan Tuhan dalam keadaan yang kudus, 如果我们以圣圣洁洁的这个身份来靠近主， mempersembahkan ibadah kita dalam keadaan yang kudus, maka Tuhan pasti akan bersuka cita. 把我们的敬拜呢，在这个圣洁的态度下献给他，神一定会喜悦。 Jadi di dalam ibadah, apa yang paling penting adalah kekudusan kita. 所以呢，在崇拜中呢，最重要的就是我们的洁净。 Kita lihat dalam 1 Tawarik. 我们来看历代至上， 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. 历代至上16章 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. 历代至上16章29节。 Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 29节，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来奉到他面前，当以圣洁的装饰敬拜耶和华。 Jadi kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. 所以呢，我们把供物带到神的面前， Kita mau sujud kepada Tuhan. 我们要跪拜神， Tapi syaratnya mesti berhiaskan kekudusan. 它的条件呢，就是要以圣洁为装饰。 Rasul-rasul juga memberikan kita nasihat, sekiranya kita mau melayani Tuhan mesti berdasarkan kekudusan juga. 那么使徒们呢，也有给我们一些教训，就是说要做侍奉的话呢，必须要先圣洁。 Ya, misalnya Rasul Paulus dia menasihatkan Timotius. 比如说呢，使徒保罗劝勉提摩太， Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2. 我们看提摩太后书的2章， 2 Timotius pasal 2 ayat 21. 提摩太后书2章21节， Ayat 21. 21节， Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tujuannya, tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 21节，人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。 Jadi di sini memberitahukan kepada kita kalau seseorang itu menyucikan diri, barulah dia dapat menjadi perabot yang mulia di dalam rumah tersebut. 这就说明呢，一个人他必须要先成为圣洁呢，才能够成为贵重的器皿，合乎主用。 Kalau dalam rumah tidak ada perabot, maka rumah itu kosong, tidak cantik ya.
如果一间房子呢里面没有家具的话呢，这样的话就不漂亮了。 Jadi perabot ini memainkan peranan yang penting dalam satu rumah. 在一个家里呢，这一些家具、这一些器皿呢，都是很重要的。 Jadi kalau kita ingin memiliki peranan dalam rumah Tuhan, ingin memiliki pekerjaan dalam rumah Tuhan, kita perlu sediakan kekudusan kita. 所以呢，如果我们在神的家中要有用处、要有工作的话呢，我们就必须要先圣洁。 Nah, kalau kita baca dalam ayat 15 kalimat pertama, 如果我们看15节的上半段， Paulus mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. 保罗说：“你当谢力，在神面前得蒙喜悦。 Kita mau mengusahakan diri kita, 我们必须要谢力，要努力， mau menjadi layak supaya kita dapat bekerja dalam rumah Tuhan. 我们要有资格在神的家中来去工作。 Jadi bagaimana? 要怎样呢？ Kita mesti tinggalkan, kita punya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, arahkan diri kita kepada kekudusan. 我们必须要离开我们这些不好的行为，然后呢，让自己圣洁。 Maka barulah ibadah kita, kita punya pelayanan, sungguh-sungguh memberikan sukacita kepada Tuhan. 这样的话，我们的敬拜、我们的侍奉呢，才能够真正让神喜悦。 Jadi itu yang pertama. 这是第一。 Kenapa ibadah seseorang itu menjadi tidak berarti? Karena dia mendirikan ibadah di atas dosa. 一个人为什么崇拜没有意义呢？是因为他的崇拜建立在罪恶上， Itu akan mendatangkan kemurkaan Tuhan. 这样的话会引起神的愤怒。 Tapi kalau dia mendirikan ibadah dengan berhiaskan kekudusan, itu mendatangkan berkat. 但是呢，如果他的这个崇拜建立在圣洁上呢，这样的崇拜就会蒙喜悦。 Baik, yang kedua, mengapa ibadah itu menjadi tidak berarti? 那么第二，为什么崇拜会没有意义呢？ Yaitu disebabkan dijalankan hanya secara formality saja. 因为呢，它只是在形式上行出来而已。 Maksudnya hati dia itu tidak benar-benar untuk Tuhan. 意思是说呢，他心中不是真的为主。 Kita lihat dalam kitab Zakaria pasal yang ke-7. 我们来看撒迦利亚书的第7章。 Zakaria pasal 7 kita baca dalam ayat yang ketiga. 撒迦利亚书7章3节， Ayat 3. 3节， Untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan, semesta alam dan kepada nabi demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? 并问万军之耶和华殿中的祭司和先知说：“我历年以来在5月间哭泣斋戒，现在还当这样行吗？” Kita baca ayat 5. 我们看第5节。 Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? 5节，你要宣告国内的众民和祭司说：你们这70年在5月、7月禁食悲哀，岂是丝毫向我禁食吗？ Ayat 6. 6节， Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? 你们吃喝不是为自己吃，为自己喝吗？ Jadi bangsa Israel datang untuk bertanya soalan. 所以呢，以色列人来这里呢问问题， Perlu lagikah mereka menangis, berpantang, berpuasa 他们还需要哀哭斋戒吗？ dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh? 在5月、7月之中， Mereka berpuasa sewaktu dalam tawanan 70 tahun sudah mereka laksanakan itu perbuatan mereka itu. 那么他们被掳的时候呢，70年之久，他们都有进行禁食。 Mereka bukan berpuasa saja, tetapi mereka menangis 70 tahun. 他们不只是来去禁食，他们还去哭泣70年。 Sekali mereka tanya, Tuhan jawab apa? 他们问神的时候呢，神怎样回答他们？ Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? 你们岂是丝毫向我进食吗？ Memang tujuan mereka berpuasa untuk Tuhan.
他们进食真的是为了神而进食的。70 tahun mereka menangis, mereka berpuasa memang untuk Tuhan. 他们哭，他们进食70年，的确是为主做的。 Tapi Tuhan tanya mereka semula, sungguh-sungguh berpuasa untuk Aku-kah? 但是呢，神在这里问：丝毫是向我进食吗？ Jadi maksudnya ibadah yang mereka lakukan 70 tahun selama itu, Tuhan tidak rasa mereka buat itu untuk Tuhan. 意思是说，他们70年的这种崇拜呢，神认为他们不是真正的敬拜神。 Jadi apalah arti tangisan mereka, apalah arti puasa mereka selama itu. 这样的话，他们那么长久以来的这样哭泣、这样进食，有什么意思呢？ Dalam ayat 6 Tuhan berkata lagi, 6节，神还这样说： ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? 你们吃喝不是为自己吃、为自己喝吗？ Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu bukan untuk Tuhan, untuk diri sendiri saja. 所以可见他们所做的不是为神而做，乃是为自己而做。 Jadi selama 70 tahun mereka puasa, mereka menangis, itu semua mereka lakukan karena yaitu formality saja, dilakukan secara lahiriah saja. 所以呢，这70年他们的哭泣、他们的进食，只是在形式上做出来而已，只是在外表上做出来而已。 Tuhan tidak rasa mereka itu sedang berpuasa untuk berpuasa kepada Tuhan. 耶和华觉得他们不是为神而进食。 Kenapa? Karena Tuhan melihat hati seseorang yang beribadah. 为什么呢？因为神呢是看敬拜的人的内心。 Sepatutnya Tuhan mengatakan, kalau kita lihat dalam ayat 7, sepatutnya mereka berpuasa sewaktu itu Yerusalem belum lagi dimusnahkan. 那么，如果我们看第7节呢，神说，当耶路撒冷还没有被毁灭之前，他们应当要进食。 Waktu Yerusalem masih aman sentosa, waktu itulah Tuhan suruh mereka puasa. 当耶路撒冷还兴盛、还平静的时候呢，神要他们进食， Supaya Yerusalem itu tidak dimusnahkan. 好让耶路撒冷呢不被摧毁。 Tapi mereka berpuasa setelah Yerusalem ini dimusnahkan. 但是呢，他们却等耶路撒冷被摧毁了以后呢，才来去进食。 Jadi apa yang mereka lakukan bagi Tuhan itu cuma ibadah yang mereka lakukan itu hanya secara lahiriah saja. 所以呢，他们对神的崇拜只是外表上的崇拜而已。 Tapi Tuhan mau kita beribadah dengan hati kita. 但是呢，神要我们以用心来去敬拜他， Karena Tuhan menghendaki hati yang beribadah kepada Tuhan. 因为呢，神要的是一个敬拜他的心。 Kita lihat dalam kitab Yoel. 我们来看约珥书 Yoel pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. 约珥书2章Yoel pasal 2 ayat 12 dan ayat 13 ya. 约珥书2章12、13节 Ayat 12. 12节。 Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. 12节，耶和华说：“虽然如此，你们应当进食、哭泣、悲哀，一心归向我。” Ayat 13. 13节， Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. 你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。 Jadi Tuhan mengatakan Dia mau cari ini, Tuhan melihat Dia mau cari ini hati manusia yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. 所以呢，这里神说他要寻找一个真正敬拜神的心。 Jadi itulah Tuhan berkata, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. 因此说，这里呢，神说要一心的归向他。 Jadi hati kita sangat penting untuk Tuhan. 那
那么我们的心对神来说是非常重要的。 Kemudian dalam ayat 13, 然后13节， Tuhan menyuruh mereka koyakan hati mereka, bukan itu pakaian mereka. 神要他们撕裂心肠，而不是撕裂衣服。 Biasa kalau mereka menyesal, mereka kasih kuyak itu pakaian mereka. 那么通常他们后悔的时候呢，他们就撕裂自己的衣服。 Tapi Tuhan bukan mau itu pakaian yang koyak. 但是呢，神不是要他们撕裂这个衣服。 Kalau koyak mungkin boleh jahit balik. 如果衣服破裂了，可能还可以缝回去。 Tapi Tuhan mau itu hati yang dikoyakan untuk Tuhan. 但是神要的是他们撕裂他们的心肠。 Jadi itulah bila kita beribadah dengan hati kita, 如果我们用心来去敬拜的话， maka itulah yang diperkenankan, itulah yang dicari oleh Tuhan. 这就是神所悦纳、神所寻找的事。 Kitab Amsal mengatakan apa yang ada dalam hati itulah yang akan terpancar keluar. 箴言说到呢，心里存的是什么，所发出的也是什么。 Jadi bila dari dalam hati kita sudah ada keinginan ataupun kesungguhan untuk beribadah kepada Tuhan, 所以呢，如果我们的心中已经有那个真正愿意来去敬拜神的话， maka apa yang ada dalam hati kita itu terpancar keluar juga di dalam perbuatan kita. 我们心中的也透过我们的行为呢来去显示出来。 Baik, itu yang kedua, 这是第二， yaitu ibadah yang jatuh dalam keadaan yang formality ataupun lahiriah. 就是在形式上或者是在外表上的敬拜。 Ibadah demikian tidak didengar oleh Tuhan. 这种敬拜呢，神不垂听。 Baik, yang terakhir yang ketiga, 那么最后第三点， apa yang Tuhan inginkan dalam ibadah? 神要我们崇拜上有什么呢？ Kita lihat dalam kitab Mazmur ya. 我们来看诗篇， Mazmur pasal 50, kita baca ayat yang kelima. 我们看诗篇50篇的第5节。 Mazmur pasal 50 ayat yang kelima. 诗篇50篇第5节， Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. 说召集我的圣民到我这里来，就是那些用祭物与我立约的人。 Kita lihat dalam ayat 7. 我们再看第7节， Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. 我的民啊，你们当听我的话。以色列啊，我要劝诫你，我是神，是你的神。 Ayat 8. 8节， Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? 我并不因你的祭物责备你，你的燔祭常在我面前。 Ayat 9. 9节， Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. 我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。 Ayat 10. 10节， Sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. 因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。 Kita baca lagi dalam ayat 14. 我们再看14节， Ayat 14. 14节， Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. 你们要以感谢为献祭以神，又要向至高者还你的愿。 Ayat 15. 15节， Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. 并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。 Nah, kita baca lagi dalam ayat 23. 我们再看23节， Ayat 23. 23节， Siapakah yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan perlihatkan kepadanya. 凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。 Jadi dalam setiap kali ini bangsa Israel mau beribadah kepada Tuhan, mereka akan mempersembahkan korban. 每一次以色列民要来去敬拜神的时候呢，他们都必须要献上供物。 Di persembahan korban mereka itu dari binatang.
他们的供物呢都是从动物来的。 Tetapi apa yang Tuhan mau cari? 但是呢，神寻找的是什么呢？ Jadi dalam ayat 8 di situ Tuhan kata bukan korban sembelihanmu, bukan korban bakaranmu. 8节呢，神说不是你的祭物，不是你的燔祭。 Jadi maksud Tuhan bukanlah Tuhan marah karena korban mereka itu tidak baik, 神的意思是说，他生气呢，不是因为他们的祭物不好， ataupun binatang yang mereka persembahkan itu kurang bagus. 或者是他们所献上的动物不好， Tetapi apa yang Tuhan cari adalah persembahan syukur. 但是呢，神寻找的是感谢的祭。 Waktu mereka beribadah itu, hati mereka itu bagaimana? 当他们崇拜的时候，他们的心是怎样的呢？ Itulah dalam ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. 所以14节说，你们要以感谢为祭献与神。 Jadi apa ini persembahan syukur ini? 这个感谢是什么样的祭物呢？ Itulah hati kita yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hati kita yang merasa cukup atas pemberian Tuhan. 就是呢，我们心中是真正的感谢神，心里觉得满足而感谢神的， Itulah ibadah yang Tuhan mau cari. 这就是神所要寻找的崇拜。 Kemudian di dalam ayat 15, 然后在15节， Tuhan juga mau umat dia pandai bersandar kepada Tuhan. 神呢也要他的百姓懂得来去依靠神。 Kemudian dalam ayat 23, 然后23节， Tuhan juga mau umat dia memiliki jalan yang jujur. 那么神也希望他的百姓能够按正路而行。 Jadi kalau mereka melakukan perkara-perkara tersebut, 如果他们行了这一些事情， barulah ibadah mereka itu akan menyukakan hati Tuhan. 他们的崇拜呢才能够得到神的喜悦。 Jadi begitu juga ibadah kita pada hari ini. 今天我们的崇拜也是这样， Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur. 我们必须要满心的来去向神敬拜。 Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan yaitu kehidupan yang bersandarkan kepada Tuhan. 我们也要过着一个依靠神的生活，这就是我们的崇拜。 Kita beribadah kepada Tuhan dengan jalan hidup yang sesuai dengan jalan Tuhan. 我们要活在正路上，遵照神的旨意。 Maka ibadah itu memberi berkat dalam kehidupan kita dan juga menyukakan hati Tuhan. 这样的崇拜呢，才能够在我们的生活中带来福气，才能够蒙神喜悦。 Firman Tuhan yang dapat saya kongsikan hari ini sampai di sini. 那么今天我能够跟大家分享的道理呢，就到此。 Kiranya dapat memberi peringatan dan dorongan kita bersama. 但愿呢，能够作为我们大家的勉励跟大家的提醒。 Baik, sekali lagi kita sama-sama berdiri puji Tuhan. Kidung bilangan 294. 好，我们在这唱诗赞美神294首294. ，294首。Yesus yang Maha Tinggi.
这永不要心的束缚，把救赎上的城，主将来，我将来救你，这是山茶水心。Baik, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada petang ini, sekali lagi kita akan sama-sama berdoa. 那么我们还没有结束今天的这个安息日聚会之前呢，我们有几项事情要带祷。 Baik, dalam doa kita perlu mendoakan beberapa perkara. 祷告中呢，我们为这几样事情来去带祷。 Yang pertama, kita bantu doa bagi perlindungan daripada wabak pandemik sedunia. 我们为全球的疫情带祷，求主保守与带领。 Yang kedua, bagi segala kerja suci dan kerja penginjilan yang diatur oleh gereja. 第二呢，我们为教会的圣工以及福音的工作来带祷。 Yang ketiga, bagi belia-belia yang sesuai bernikah. 第三呢，要为教会适婚的青年来带祷。 Yang keempat, bagi seiman yang lemah dalam iman. 第四呢，要为那些信心软弱的同龄来去带祷。 Kelima, bagi misi sekeluarga percaya kepada Tuhan. 第五呢，我们要为这个全家信主的事工来去带祷。 Dan yang keenam, bagi seiman-seiman yang kurang sehat. 第六呢，要为身体健安的弟兄姐妹们带祷。 Jadi kita bantu doa 6 perkara ini. 那么我们为这6件事情来去带祷。 Baik, mari kita satu hati, kita sama-sama berdoa. 好，我们一起同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjatkan doa. 耶 Haleluya. 稣基督圣名祷
Tuhanku datang, 我进来求你，求主洗涤我身心，在你的大能血里，主啊，我进来，进来求你，求主洗涤我身心，在你大能血里。阿门。 Baik, syukur puji Tuhan, kebaktian sampai di sini. 感谢主呢，我们的聚会到此， Haleluya. 哈利路亚。